Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama edisi 1570 malam ini. Amanah tolak pinangan PAS. Madu jangan dibalas tuba. Persepsi jahat dan kotor dicipta di sebalik isu stalking. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pinangan PAS kepada amanah untuk menyertai Muafakat Nasional MN telah ditolak bukan kerana sombong atau berdendam. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata pelawaan tersebut ditolak kerana pendekatan politik MN bertentangan dengan amanah. Pendekatan MN adalah pendekatan ketuanan atau supremasis dan ini berbeza dengan pendekatan politik Islam yang dibawa amanah. Bagi amanah, pendekatan ketuanan ini adalah pendekatan yang lebih mirip kepada pemahaman haluan kanan fasisma yang bertentangan dengan fahaman politik Islam yang mencorakkan amanah. Politik agama mementingkan rahmat untuk semua, keadilan dan kasih sayang bukan ketuanan. Sikap kami tuan dan kamu kena ikut dan hormat kami adalah sikap yang hulu atau melampau. Ianya menuntut penghormatan atas sebab status sebagai tuan dan bukan atas sebab kebenaran dan keadilan. Sikap seperti ini yang menghasilkan gerakan-gerakan seperti ISIS dan Al-Qaeda. Ianya membawa kepada keadaan di mana mereka menghalalkan apa jua cara demi kononnya kepentingan Islam. Pelawaan tersebut dibuat oleh Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar menerusi rancangan podcast Keluar Sekejap. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin membuat pelawaan tersebut terlebih dahulu dalam wawancara dengan media. Khalid menambah bahawa pendekatan rahmah yang dipegang oleh amanah jauh berbeza berbanding pendekatan ketuanan amalan MN. Bagi amanah, orang Islam dan bukan Islam perlu hidup saling bekerjasama dan hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau kita hendak mereka menghormati kita, kita juga perlu menghormati mereka sambil menunjukkan akhlak yang lebih mulia. Tambah Khalid, amanah tidak akan bersama dengan usaha bersatu atas nama kaum atau agama yang pada masa sama tidak menghayati nilai-nilai keadilan dan pembelaan terhadap golongan yang lemah seperti mana yang dituntut Islam. Amanah sememangnya pentingkan usaha dakwah, menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam Islam walaupun dalam berpolitik. Pendekatan MN khususnya PAS lebih bersifat menghukum dan memaksa atas pegangan kami tuan. Ia merosakkan imej Islam dan sehingga dilihat keras dan memaksa. Amanah ingin menzahirkan hakikat bahawa Islam menganjurkan politik berakhlak, mementingkan sifat amanah bagi yang berkuasa sambil MN mengharuskan fitnah dan menipu serta rasuah pula dianggap sebagai sedekah. Tegas pengerusi amanah wilayah persekutuan itu yang dilaporkan Harapan Daily. Untuk rekod sejarah, amanah merupakan parti komponen Pakatan Harapan pada peringkat awal MN di anggota IPAS dan UMNO. Pilihan raya umum lalu menukarkan keahlian dalam pakatan tersebut. MN kini di anggota IPAS, Bersatu dan juga Gerakan. Pandangan dan pendirian amanah yang disuarakan Khalid merupakan sesuatu yang pastinya dipersetujui 100% oleh pimpinan dan akar umbi berdasarkan prinsip dan pengalaman sebelum ini. Mustahil amanah akan bekerjasama dengan mereka yang pernah menjadi pengkhianat, penunggang agama dan gagal dalam mentadbir negeri serta negara ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan selama 33 bulan. Terkini kebanyakan negeri yang ditadbir PAS dilabelkan sebagai negeri miskin dan tiada hasil yang mampu membantu rakyat dan pembangunan negeri. Malah jika dilihat penyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, gabungan 4 negeri PAS jauh untuk menandingi negeri Selangor yang menyumbang 25.5%. Apa tidaknya, Perlis hanya menyumbang 0.5%, Kelantan hanya sekadar 1.8%, manakala Kedah 3.4% dan Terengganu hanya 2.5%.
Gabungan keempat-empat negeri yang ditadbir PAS hanya berjumlah 8.2%, jauh ketinggalan dengan negeri yang ditadbir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bukan itu sahaja, pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Terengganu populasi 1.2 juta orang belanja 1.86 bilion ringgit, berbeza dengan Selangor yang berpopulasi 7.2 juta orang belanja 1.33 bilion ringgit, tulisnya di laman Facebook. Data di atas diperoleh dari Buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki punca di sebalik angka yang tidak seimbang itu, Liana berkata kerajaan Terengganu banyak bergantung kepada wang ihsan persekutuan. Daripada segi pendapatan negeri, Terengganu bergantung 86% pendapatan dari wang ihsan persekutuan. Hanya 14% dikutip daripada hasil, berbanding negeri Selangor 10% sahaja dana daripada kerajaan persekutuan, manakala 90% pendapatan mereka cari sendiri melalui hasil negeri. Daripada segi perbelanjaan terbaliklah pula. Belanja negeri Terengganu yang populasi hanya 1.2 juta penduduk rupanya lagi tinggi daripada belanja Selangor yang 7.2 juta penduduk. Terengganu belanja tahunan untuk 2024 berjumlah 1.86 bilion ringgit. Selangor hanya 1.33 bilion ringgit. Macam mana tu? Belum lagi kita berbicara secara terperinci tentang negeri lain seperti Kelantan yang kononnya ditadbir oleh Barisan Ulama yang memaksa rakyat negerinya minum air berkarat selama berpuluh tahun dan berhijrah ke negeri lain demi sesuap nasi. Justru berbalik kepada pindangan PAS yang ditolak amanah. Ia merupakan satu pendirian yang seharusnya dipuji demi kelestarian parti berkenaan dalam memastikan politik Islam berada pada landasan yang tepat dan benar. Sesungguhnya elemen ghulu dan wala telah membuatkan kita semua geli-geleman, merasa alergik dan sangat fobia dengan ketaatan membuta tuli seperti itu. Jangan nanti kerana seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit. Bravo, Parti Amanah Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan pihak tertentu bahawa kerajaan perpaduan pimpinan beliau menanaktirikan negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Sebaliknya, PMX berkata kerajaan telah meningkatkan peruntukan kepada negeri terbabit termasuk Kedah yang kini ditadbir oleh Perikatan Nasional PN. Untuk Johor naik peruntukan, untuk Kedah naik peruntukan. Alhamdulillah. Tapi ada yang pakai serban cakap Anwar ini telah menanaktirikan negeri pembangkang. Itu cakap fitnah. Saya tahu apa erti fitnah. Saya tahu apa erti sakit bila dipukul. Saya tahu erti menderita hidup dalam lokap. Apa erti bila menjadi Perdana Menteri saya zalim pada orang, katanya. Anwar berkata sebagai Perdana Menteri, beliau tidak mahu bermusuhan dengan sesiapa. Sebaliknya berhasrat membangunkan sebuah negara dengan rakyat yang mempertahankan integriti. Beliau turut menyeru rakyat khususnya di negeri pembangkang agar menyokong kerajaan perpaduan yang membawa dasar yang mengangkat martabat rakyat dan negara. Anwar juga turut berazam untuk membuktikan kepada negara dan dunia bahawa terdapat orang Melayu yang boleh memimpin negara ini dengan baik serta mampu membawa perubahan atas nama Islam. Saya nak tunjukkan bawah pimpinan Islam kita boleh takbir dengan baik dan tegakkan keadilan bagi semua rakyat negara kita. Dan saya harap anak muda di negara ini membawa juga perubahan ini bukan dengan kebencian tetapi dengan kasih sayang, katanya. Malah beliau menyatakan bahawa sumbangan dan dana kerajaan persekutuan yang diberikan kepada kerajaan negeri tidak boleh dinafikan, termasuk beberapa negeri yang ditadbir pembangkang ketika ini. Menurut beliau, kebanyakan keputusan akhir membabitkan pembangunan yang dilakukan di negeri-negeri adalah dibuat dengan sokongan daripada kepimpinan kerajaan di peringkat pusat. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Tambun berkenaan menyatakan adalah lebih mudah dan senang kerajaan negeri selari dengan kerajaan persekutuan selain kepimpinan di peringkat negeri mempunyai sikap sopan serta bijak dalam menjalinkan hubungan secara bersama. Bagaimanapun, Anwar juga menegaskan bahawa pihaknya tidak sesekali mengetepikan peranan yang dimainkan mana-mana kerajaan negeri dalam melaksanakan pembangunan di negeri masing-masing termasuk negeri pembangkang. Saya tidak nafikan peranan daripada kerajaan negeri, tetapi kerajaan persekutuan ini juga memainkan peranan. Dikatakan negeri Terengganu peningkatan paling tinggi. Sebab itu saya kata pemikiran kena kritis fakta yang betul. Memang Terengganu nampak meningkat, tetapi meningkat dari mana? Dari threshold, iaitu nilai imbang paling rendah, kerana Terengganu di antara negeri paling miskin di Semenanjung. Jadi Terengganu naik dalam 4%, Selangor naik 1%, Selangor lebih tinggi. It's a threshold. Kedua,
Keduanya, kita kena faham sektor mana yang paling tinggi di Terengganu. Sektor oil and gas, ia bawah Petronas dan Petronas di bawah Perdana Menteri, katanya dipetik Esra Awani. Terkini Kerajaan Negeri Kelantan mengucapkan terima kasih kepada pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan kelulusan peruntukan sebanyak 6.1 juta ringgit oleh Kerajaan Perpaduan bagi memperbaiki dan menaik taraf jalan serta lampu isyarat di seluruh negeri itu melalui Jabatan Kerja Raya JKR Kelantan. Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Dr. Izzani Hussein berkata, peruntukan di bawah program pemasangan lampu jalan kawasan kemalangan dan berisiko kemalangan akibat jalan gelap itu meningkat beberapa kali ganda berbanding hanya lebih 1 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu. Terima kasih kerana meluluskan peruntukan yang jauh lebih besar tahun ini dan kami iaitu Kerajaan Negeri Kelantan amat menghargainya. Peningkatan bajet ini menunjukkan Kerajaan Persekutuan iaitu Kerajaan Madani menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik sekaligus membolehkan JKR Negeri melakukan kerja-kerja penyelenggaraan yang lebih menyeluruh di negeri ini. Katanya dipetik laporan media termasuk Suara Keadilan. Pengakuan ini membuktikan penegasan Perdana Menteri sebelum ini bahawa pentadbirannya tidak akan meminggirkan negeri yang diterajui pembangkang adalah benar. Apa yang dikatakannya dikotakan demi rakyat. Ia sekaligus menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa beliau bertindak zalim terhadap negeri pembangkang. Pentadbirannya jelas Anwar sentiasa berusaha membina hubungan baik dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat seluruh negara terbela. Jangan pula nanti madu yang diberi, tuba yang dibalas. Siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung kebiadaban penjualan stoking berkalimah Allah kini bertumpu kepada vendor atau pengedar produk berkenaan ke pasaran. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah memberitahu di Dewan Rakyat bahawa satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Syamsul berkata siasatan akan tetap diteruskan bagi menyiasat dan mendakwa pihak terbabit khususnya yang mengedar dan menjual produk itu walaupun permohonan maaf sudah dibuat KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd KK Supermart 16 Mac lalu. Pengasas KK Supermart Datuk Seri Dr. KK Chai dalam sidang media ini menyatakan pengurusan produk itu dibuat sepenuhnya oleh pembekal menerusi sistem sewaan tempat dalam premis kedai serbanika terbabit tanpa pemantauan pekerja pihaknya. KK Chai berkata hasil pemeriksaan ke atas 800 cawangan KK Supermart di seluruh negara mendapati hanya 3 premis mempunyai stoking terbabit dan 14 pasang tertera kalimah Allah. Susulan peristiwa itu pihak kerajaan dicadang agar memperkuatkan undang-undang berkaitan pelindungan sensitiviti agama termasuk dalam bidang perniagaan. Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Nasional Asim Abdullah Anur Lutfi berkata, langkah undang-undang yang lebih tegas akan memberi isyarat jelas kepada syarikat bahawa pelanggaran sensitiviti agama akan diambil tindakan serius. Katanya ia sekaligus mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah proaktif bagi mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami ingin mengingatkan bahawa dalam era globalisasi dan media sosial yang pesat, setiap tindakan syarikat akan disorot dan berpotensi memberi impak besar terhadap reputasi mereka. Oleh itu penting bagi syarikat-syarikat untuk lebih berhati-hati dan menghormati nilai-nilai agama tempatan dan mengambil langkah-langkah sesuai bagi mengelakkan kemungkinan konflik dengan pelanggan mereka, katanya menerusi satu kenyataan. Dalam kenyataan sama, beliau menyifatkan pihaknya memandang serius tentang isu penjualan stoking yang tertulis kalimah Allah yang dijual di 3 cawangan KK Supermart. Pemuda Amanah ingin menegaskan kepada pengilang, pengedar maupun peruncit akan lebih sensitif terhadap isu-isu agama, terutamanya berkaitan dengan kalimah Allah. Hal ini penting dalam mengekalkan keharmonian agama di negara ini. Pemuda Amanah menyeru KK Mart dan mana-mana syarikat yang lain seharusnya mengambil pendekatan lebih berhemah dalam menguruskan produk-produk, tegas beliau lagi. Namun begitu, sedarkah anda bahawa isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah itu kini menjadi isu yang diambil kesempatan oleh pihak tertentu dengan melakukan penghinaan secara terancang kepada Raja-Raja Melayu. Tersebar banyak hantaran di Facebook daripada pengguna berbeza yang menggunakan ungkapan sama susulan kes yang sedang disiasat. Bila jadi isu KK Mart ini, baru aku sedar kat Malaysia ini hina raja atau sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dan Islam, ya.
kata kenyataan biadab itu. Ungkapan tersebut dikenal pasti muncul dalam sejumlah akaun pengguna Facebook dengan sedikit perubahan pada beberapa perkataan tertentu. Kenyataan yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab itu dilihat cuba memainkan sentimen isu 3R iaitu agama, kaum dan raja di media sosial untuk membangkitkan kemarahan dan kebencian. Semakan yang dibuat wartawan Harapan Daily mendapati rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong Perikatan Nasional PN. Malah ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS dan pengarah penaziran Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Seriti Malaysia, kendalian sayap pemuda parti pembangkang itu. Namun, terdapat individu yang dilihat memadam hantaran yang dilihat menghasut dan menyemai kebencian kepada kerajaan Madani itu. Justru adalah wajar pihak berkuasa mengambil inisiatif segera bagi memastikan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh puak penunggang agama dan penghasut seperti ini dihentikan segera. Memainkan isu dan sentimen agama merupakan kemahiran mereka yang dikenal pasti sejak dahulu bagi memperlihatkan kelemahan kerajaan. Perlu diingatkan kepada para penonton bahawa kenyataan daripada Jom Channel dan juga Harapan Daily sedikit pun tidak menafikan bahawa isu stalking yang tertera kalimah Allah itu merupakan isu yang sangat serius dan perlu diambil tindakan tegas. Namun di sebaliknya, lahir pula golongan yang mengambil kesempatan secara salah dengan merosakkan fabrik agama, bangsa dan kedudukan institusi diraja. Kenapa semua ini berlaku? Jawapannya mudah. Hanya dengan cara kotor ini sahajalah pada waktu ini jalan yang mereka ada untuk mencipta persepsi dalam merampas Putrajaya. Ia memalukan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Kita jumpa lagi.